Dengan erti kata yang lain, itulah dia agama Islam yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, yang terkandung di dalamnya perintah-perintah daripada Allah dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala perintah, kita kena buat. Yang Allah Ta'ala larang, jangan sekali-kali kita buat. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa tauhid rububiyah yang Allah Ta'ala sebutkan pada permulaan tadi akan membawa kita kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah kita, yang merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah dalam surah Al-Fatihah yang kita baca tiap-tiap rakaat dalam sembahyang kita, Allah Ta'ala sebut mula-mula sekali berkait dengan tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini tauhid rububiyah. Dia adalah Tuhan yang mencipta, yang mentadbir alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini tauhid asma' dan sifat. Bila manusia mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan membawa kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Ini tauhid uluhiyah. Menunjukkan kepada kita bahawa tauhid rububiyah ini akan membawa kita kepada tauhid uluhiyah. Kalau manusia berfikir dengan fikiran yang betul, dengan fikiran yang waras, maka manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ramai daripada kalangan manusia yang percaya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Hatta orang-orang musyrikin Mekah sendiri, mereka percaya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Tetapi mereka menyengutukan Allah pada uluhiyah dengan mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung yang mereka pahat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika sekiranya kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab yang menciptakannya ialah Allah, dengan bahasa masing-masing. Kalau kita orang Melayu, orang Islam sebut Allah. Kalau orang India sebut Khuda. Kalau orang putih sebut God, dan begitulah seterusnya. Hatta manusia yang kata dia tak percaya kepada Tuhan, dia kata Tuhan-Tuhan ni karut, agama-agama ni karut, fitrah dalam diri dia percaya bahawa di sana adanya Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang ulama yang terkenal yang masih lagi hidup, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia sebut di dalam kitabnya Usulul Da'wah, dasar-dasar ilmu dakwah, berkait dengan satu cerita yang berlaku, tak silapnya ialah pada Perang Dunia yang kedua, apabila seorang tentera udara Soviet Union yang menganut fahaman komunisme, yang mengatakan bahawa Tuhan ni karut, agama ni karut, dia tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada agama. Satu hari ketika dia melakukan operasi, dia berada dalam jet pejuangnya, tiba-tiba jet pejuangnya ditembak dan dia tak boleh nak kawal, menyebabkan jet pejuangnya terjunam. Dalam keadaan yang amat terdesak tersebut, dia yang kata tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada agama, fitrah dalam diri dia mengatakan bahawa
di sana adanya Tuhan yang boleh menyelamatkan dia. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan dia, dan dia menceritakan kisah ini, bagaimana perkara ini berlaku ke atas diri dia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka, yakni orang-orang kafir, naik di atas kapal yang besar, berlayar di tengah lautan yang luas, apabila mereka ditimpa dengan ribut taufan yang kuat, mereka akan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan apabila mereka diselamatkan naik di atas bumi, lalu mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawa manusia ini secara fitrahnya dia percaya pada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Tapi pada uluhiyah, maka ramai di kalangan manusia yang tidak mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pergi sembah syaitan dan iblis. Mereka pergi sembah berhala, patung yang dipahat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Ataupun mereka pergi sembah benda-benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana manusia yang waras akal fikirannya, bila dia percaya kepada rububiyah, Allah Ta'ala akan membawa dia kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada uluhiyah, dengan mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala tak boleh ikut cara masing-masing. Walaupun manusia ni bijak, cerdik setara mana pun, dia tak boleh cari cara jalan sendiri macam mana nak mengabdikan diri hanya kepada Allah. Oleh kerana itulah, betapa rahmat dan kasihnya Allah Ta'ala kepada manusia ni, Allah Ta'ala tak biar manusia cari jalan sendiri. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui akal fikiran